Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insyaallah hari ini kita akan bincang tentang hadis 18 yang bunyi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zama ajra min alladhina la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Mafhumnya adalah mereka yang bercampur ataupun masuk sesama manusia dan sabar atas kerana manusia tersebut lebih baik ataupun lebih tinggi dia punya balasan daripada Allah SWT daripada mereka yang tidak mahu bercampur sama manusia, maknanya dia hidup sendiri dan dia tidak mahu sabar dengan kerana manusia tersebut. Jadi ada beberapa objektif yang kita ingin capai daripada hadis ringkas ini, iaitu hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui keperluan untuk bertemu dan bercampur sama manusia. Yang kedua adalah kita perlu tahu kepentingan untuk hidup di dalam berjemaah ataupun satu kelompok yang akan membantu kita dalam kehidupan. Yang ketiga adalah tuntutan dakwah ataupun kita perlu tahu tuntutan dakwah itu adalah benda yang perlu kita lakukan bila kita berjumpa dengan manusia. Jadi kita jangan mengharapkan orang lain untuk melakukan benda tersebut, tapi benda itu jatuh atas diri kita sendiri. Yang seterusnya adalah kita perlu tahu bahawa hakikat jalan ini adalah dia penuh dengan dugaan dan cabaran, dan ia tidak dibentangkan dengan kapet merah ataupun bertabur dengan gunung. Dan seterusnya perlu untuk seorang mukmin itu latih hidup dia untuk hidup sederhana dan bersedia bila-bila masa untuk panggilan dakwah atau panggilan jihad fi sabilillah. Kemudian perlu untuk seorang mukmin setiap hari dalam kehidupan dia menanam niat jihad fi sabilillah supaya hidup dia akan terpandu dengan satu niat yang utama dalam kehidupan dia. Dan yang terakhir adalah kita perlu tahu beza ataupun kepentingan prioriti antara berdakwah, berjumpa dengan manusia dengan berislam, hidup sendiri atau berjumpa dengan orang lain. Jadi kita pergi pada sisi penting yang kita keluarkan daripada hadis 18 ini adalah apa yang boleh kita dapat. Saya ambil contoh dalam kita menghasilkan atau contohnya kita nak makan sekeping roti. Dia adakah sekeping roti ni kita mampu dapat dengan seorang ni, tiba-tiba benda tu ada di depan kita? Tidak. Dia perlukan satu kelompok manusia yang bekerja untuk menghasilkan roti tersebut. Jadi kita ada perlu orang yang gandum, kemudian diproses dan dibentuk uli untuk tepung untuk roti dan sebagainya, dibakar dan sebagainya akhirnya, dan atau orang yang menjual itu sendiri perlu ada supaya akhirnya kita dapat roti tersebut. Jadi kita perlukan satu kelompok manusia. Kita tak mampu untuk hidup seorang dan benda itu adalah satu benda yang tidak itu adalah tabiat manusia itu sendiri ataupun subhanallah, kita perlu masuk dalam syurga. Jadi itu adalah sekeping roti. Jadi bagaimana kita bandingkan dia dengan kita untuk mencapai ataupun meletakkan Islam paling tinggi di dunia. Jadi dia perlukan satu gerombolan manusia masing-masing bekerja sama-sama, maknanya masing-masing melakukan tugas yang telah ditetapkan, berusaha bersama. Akhirnya Islam itu berada paling tinggi. Kalau kita bekerja seorang diri, akhirnya kita akan penat dan kita akan meninggalkan jalan ini dan kita tak akan pergi jauh. Kemudian dalam pada kita ingin menyampaikan dakwah, penting untuk kita tanam ad-din ataupun Islam di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita menyampaikan Islam nafsa wa perbaiki diri kita, dalam masa yang sama kita mengajak orang lain ke arah kebaikan. Dan penting untuk seorang mukmin itu menyampaikan dakwah ataupun bila kita dah sebut tadi tentang masuk dalam masyarakat, sampaikan dakwah, kita perlu menggunakan uslub yang terbaik ataupun cara yang terbaik supaya kefahaman Islam itu sampai dan manusia tidak menolak.
Sebab kita tahu agama ini, Islam adalah agama fitrah, dan ia sesuai dengan fitrah manusia. Ini orang yang menolak ini adalah ni, dia ada satu syahwat ataupun ada satu hawa yang menyebabkan dia menolak agama tersebut. Sebagaimana yang disebut zaman Rasulullah telah menggunakan sebaik-baik cara untuk menyampaikan Islam. Tapi apa yang berlaku? Pembesar-pembesar Quraisy dia menolak kerana apa? Bukan dia tidak membenarkan Islam, tapi ada satu hawa ataupun dia inginkan pangkat. Dia tak nak hilang benda tersebut, jadi dia menolak Islam. Dia takut bila Islam naik, dia akan menyamaratakan sama musuh. Jadi mereka takut benda itu. Mereka tidak menafikan kebenaran Islam, tapi kerana ada hawa. Jadi perlu untuk gunakan cara yang terbaik dalam menyampaikan Islam. Seterusnya adalah dalam kita menyampaikan dakwah, ini kita selaku seorang mukmin perlu tahu mana sebenarnya musuh, mana sebenarnya perlu kita bersama dan menyampaikan Islam. Jadi musuh kita yang sebenar adalah kafir dan munafik. Ini kita sama Muslim, sama sekali kita perlu laksanakan, kita ada hubungan ukhuwah, ini kita ada satu sama akidah, perlu kita bekerjasama, perlu kita saling menasihati, tanasuh dan menyampaikan dakwah. Jangan bila seorang tu ada masalah sikit, kita akan kata ini tak ada harapan dan kita tinggalkan. Tidak. Ini kita ada hak yang perlu kita sampaikan kepada, ini penting untuk kita masuk dalam sembang. Jadi disebutkan dalam hadis tu, antara isi penting yang utama adalah beza orang yang masuk ataupun hidup bersama masyarakat menyampaikan kebenaran dan sabar atas kebenaran manusia berbanding orang yang hidup sendirian. Jadi beza adalah pertama langit dan bumi. Dia sama sekali tidak akan sama. Jadi kita bandingkan antara kehidupan seorang yang bangun pagi, dia akan berlalu seperti biasa, sarapan, kemudian pergi kerja ataupun pergi kuliah ataupun pergi ke sekolah. Kemudian bila berjumpa orang tak buat apa-apa, balik rumah, makan, dapat akhir bulan dapat gaji. Kehidupan dia berlalu seperti itu. Berbanding seorang yang bila bangun pagi, dia telefon kawan ataupun jiran, kemudian dia mengajak pergi masjid. Kemudian dalam perjalanan ke masjid, dia bertanya khabar dan sebagainya. Dan bila memberi nasihat, bila jumpa orang masjid, mana dia menjadi imam, dia menyampaikan tazkirah. Kemudian bila pergi kerja, dia sampai awal. Dan mungkin dia memberikan pamphlet ataupun edaran-edaran yang berbentuk nasihat kepada semua pekerja-pekerja yang ada di situ. Menyampaikan dakwah, masuk ke dalam masyarakat. Kemudian bila balik, dia bentuk keluarga Muslim, tanam kepada anak-anak mereka. Jadi apa beza kedua orang, situasi yang berbeza, maknanya orang yang masuk ke dalam masyarakat dan mana hidup dia, fokus dia adalah untuk menyampaikan Islam. Itu adalah paling utama. Jadi ganjaran insya-Allah itu amatlah berbeza dengan orang yang hidup sendiri. Dan adakah kita mahu jadi orang yang hidup sendiri, tak nak bergaul dan cukup dengan aku yang penting aku hidup selesa? Wallahu a'lam. Adakah kita mahu masuk syurga dengan kehidupan seperti itu? Allah. Jadi isi yang seterusnya adalah berkaitan uzlah dengan kita masuk ke dalam masyarakat. Itu dua situasi yang berbeza. Uzlah ni adalah pendapat ulama mengatakan bahawa uzlah ni hanya dibolehkan dalam keadaan tertentu saja, seperti mana kita takut fitnah tersebut akan mengesani kita dan itulah. Jadi yang paling utama, jumhur ulama mendapat bahawa masuk dalam masyarakat itu lebih utama berbanding kita uzlah ataupun hidup seorang yang diri. Dan untuk para sahabat sendiri, kehidupan mereka penuh dengan perang ataupun Syria. Mereka tidak henti ataupun duduk diam di rumah saja. Jadi itu adalah salah satu contoh yang kita dipengajaran. Allah. Yang terakhir sekali adalah kefahaman tentang jihad. Sebut ya ayuhan nabi jahil kufar wal munafiqin wa hum alaihim wa hum jahannam bi'sal masir. Jadi kefahaman jihad yang sering kali hilang daripada kefahaman umat sekarang adalah mereka menganggap jihad sekarang adalah jihad pada hawa nafsu. Saya tidak menafikan benda tersebut, tapi kita perlu ingat bahawa jihad yang paling tinggi adalah jihad peperangan ataupun jihad kita berjuang fi sabilillah. Itu adalah jihad yang perlu kita tanam dan kita perlu sentiasa bersedia. Saya sebutkan dalam objektif yang tadi, kita perlu sentiasa bersedia untuk dipanggil berjihad. Kita tak tahu bila adakah jihad itu akan berlaku zaman kita ataupun tidak, wallahu a'lam. Yang penting kita ada bersedia dan menetapkan niat kehidupan kita untuk berjihad di atas jalan. Semoga kita sama-sama berdoa untuk mati syahid di atas jalan. Jadi penting untuk arah jihad yang sebenar tu, kita perlu sentiasa berada di atas jalan dakwah, menyampaikan Islam
Sehingga satu masa tidak akan sampai, jika diizinkan Allah kita masih hidup, mungkin kita akan berperang. Jadi itu adalah kefahaman jihad kita yang semakin hilang dalam masyarakat kita sendiri. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.